Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, satu pendalaman terhadap i'tiqad Ahlussunnah Jamaah. Nazam Syar'i, bait syar'i dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dan disyarah oleh Syekh Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid dan ditahqiq oleh Mufti Ali Jumaah lah. Kalau kitab Arab ni lah, kitab Melayu tak ada dah. Okey, kita nak sambung Nazam Syar'i ke 134, 135 dah. Masalah amar ma'ruf, namimah, hibah, ujub dan kibar. Masalah amar ma'ruf, suruh benda baik, namimah, ngopak gapalah, hibah ni bagi sedekah, bagi hadiah lah, hijab, dan kibar tu sombong diri belakang dia, bahasa diri lebih baik. Ujub tu rasa diri ajaib pada diri sendiri dah. Kita akan baca lah hari ni. Nazam ke 134 dan 135 kita nak baca ni. Wa'mur bi'urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa khaslatan zamimah kal na'jibi wal kibri wa da'il hasadi kal mira'i wal jadal fa'tamid. Dan perintahkanlah kebaikan serta jauhilah perbuatan namimah. Ngopak dah. Ribah pun ngopak juga tak. Namimah ni macam ngopak ngandu domba dah. Ribah ngopak dan perkara-perkara tercela seperti ujub. Kalau ujub, rasa heran diri dia, kagum diri dia, rasa lebih baik, takrifnya lebih baik daripada orang lain lah. Takabur, besar diri lah. Kibr, takabur. Wada'il hasad, dan penyakit hasad ni. Tu penyakit dan penyakit hasad. Wal mira', mira' ni debak jugalah nah. Dan jada begitu juga. Debak nah. Fa'tamid, maka berpegang teguh sana. Pegang teguhlah untuk suruh benda baik dan meninggalkan pelaga orang, ngopak perkara tercela seperti ujub, besar diri, penyakit hasad, berdebat lah, dan debat gitulah. Kita akan bicara lepas ni lah. Fa'tamid, berpegang teguh lah, kena buat benda tu dan tinggal benda tu dah. Artinya, perintahkanlah untuk berbuat baik dan laranglah dari perbuatan mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar lah. Maka pada kalam musannif, pengarang itu, pengarang bait syar'i itu dah, terdapat pembuangan waw serta ma'tuf yang berwaw dah. Kerana makna lengkapnya adalah wa'mur bi'urfi wanha 'anil munkar. Dia buat tu wanha 'anil munkar dah. Nak suruh pendek kau kan ada sebab dah. Hanya musannif tidak menyebutkan larangan dari perbuatan mungkar adalah kerana sudah masuknya dalam kandungan perintah untuk berbuat baik dah. Wa'mur ma'ruf tu, wa'mur bi'urf itu serupa dia dengan wanha 'anil munkar dah. Serupa dah. Kita suruh tinggal tu bermakna kita suruh benda baik juga dah. Dia tinggal benda kemungkar itu kebaikan dah. Dan al-urf tu menurut lughah bahasa Arab ni al-ma'ruf, yakni ma arrafahu syar'u, suatu yang dipandang baik oleh syarak. Suatu yang dipandang baik oleh syarak. Dan dia adalah perkara wajib dan sunat. Perkara sunat pun kita boleh suruh, boleh galakkan, boleh ajuk manusia kepadanya. Jadi apa yang dipandang baik oleh syarak, ma arrafahu syar'u. Dipandang baik arraf. Sedangkan mungkarun, benda-benda yang diingkari adalah ma ankarhu syara', sesuatu yang diingkari oleh syarak. Dan dia adalah perkara haram dan makruh. Makruh pun boleh kita lagi dah. Sedangkan mungkarun adalah ma ankaru syar'u, sesuatu yang diingkari oleh syarak, dan dia adalah perkara haram dan makruh. Jadi benda kita makruh pun kita boleh lagi dah. Tak boleh kita alas makruh je tak boleh lagi. Boleh dah. Benda yang kurang utama boleh lagi. Cuma tahap je, janganlah over super mendahara lagi ni, nak gitulah dah. Dan dia adalah perkara haram dan makruh, maka disunnahkanlah perintah terhadap perkara yang sunat dan melarang dari perkara makruh. Jadi kita dah suruh perkara sunat, amar ma'ruf perkara sunat, dan kita larang perkara makruh, dia tak jadi wajib lah, jadi sunat saja dah.
Tapi kalau serta wajib hukumnya pemerintah dengan perkara wajib dan melarang dari perkara haram dengan wajib kifayah. Jadi kalau kita suruh benda baik, baik tu ada dua. Pertama, benda sunat. Kalau benda sunat tu sunat lah. Kita larang benda makruh, sunat juga dah. Jadi suruh benda sunat, larang benda makruh, sunat. Suruh benda wajib, larang benda haram, wajibnya. Wajib dia panggil wajib kifayah. Fardu kifayah. Pakai wajib ain ni, tengok ada siapa dia ada waktu tugas dah, ada yang melaksanakannya, orang lain tak wajib lah dah. Tapi ada keadaan-keadaan memerlukan sokongan. Memerlukan kekuatan, maka kena sokong lah, sekadar yang perlu dah. Gitulah dah. Maka jika sebahagian yang telah melaksanakannya, bukan seorang, sebahagian orang, maksudnya cukup orang lah. Yang telah melaksanakannya, gurlah tuntutan terhadap yang lainnya. Dan kewajipan terhadap hal-hal yang disebutkan itu adalah fauri, bersifat segera. Nak lari kau nak suruh kau, bersifat segera lah, bukan tangguh-tangguh dah. Tidaklah tertentu kewajipan perintah terhadap yang ma'ruf dan kewajipan melarang dari yang mungkar itu dengan orang yang tidak melakukan seumpamanya. Jadi kewajipan itu tertentu gitulah. Akan tapi pada siapa yang melihat kemungkaran dalam keadaan dia juga sedang melakukannya seumpamanya, wajib atasnya untuk melarangnya dari kemungkaran itu. Jadi kewajipan ini tidak kata orang yang buat maksiat tu dah. Orang tu zina lah dah. Lepas tu tengok orang lain saya dia berzina, dia boleh berhak larang, wajib lagi. Jadi dua kewajipan. Kewajipan pertama suku. Kewajipan meninggalkan maksiat tu suku. Kewajipan melarang perkara mungkar tu suku. Jadi dua kewajipan. Jadi kata tak boleh nak, aku tak boleh nak larang dia buat maksiat. Sebab aku buat maksiat juga tak boleh nak. Sebabnya kewajipan tu satu kewajipan yang berlainan. Dia tak semaya, suruh orang semaya, anak dia semaya dah. Jadi dua kewajipan berlainan. Pak tak semaya pun dia suruh anak semaya. Pak tu dosa lah, tinggal semaya dah. Wajib semaya. Tapi ada satu lagi kewajipan mendidik anak dia. Suruh semaya. Jadi adalah dua kewajipan berlainan. Jadi tidak kata tak wajib lah. Dia tak semaya anak dia, tak boleh nak lari, tak boleh nak suruh anak semaya, semua muka dia tak semaya dah. Tak boleh kata gitu. Sebab tu adalah kewajipan berlainan dah. Itulah maksud ayat dia tu. Dah. Balik setengah mana tu maksud dia. Kerana itulah maka berkata Imam Haramain, Imam Juwaini Ar-Rahmain, tak guru pada Imam Ghazali lah. Wajiblah atas orang yang hendak meminum khamar untuk mengingkari orang yang duduk di sana dah. Jadi menarik pun. Dia kata, orang lain jangan duduk sini, jangan menarik sini, jangan duduk sini ya. Lagi sebabnya takut terpengaruh dengan dia menarik sorang-sorang lah. Jangan orang lain menarik ikut dia dah. Dia berhak lagi dah, wajib dia lagi juga dah. Dia kewajipan berlainan lah. Wajib. Kewajipan berlainan, wajib lagi orang tu satu kali. Walaupun orang kata kesian kurang lah. Dia lagi orang macam suruh anak berhenti rokok. Pok isap rokok tak payah lah. Dia akan terpengaruh lah dengan pok dia dah. Begitu ya, suruh anak dia semaya. Dia ni pok tak semaya dah. Jadi nak suruh anak semaya, payah lah anak akan terpengaruh dengan pok. Jadi pakai anak tak semaya dah. Gitu lah ceritanya dah. Tapi kewajipan itu tetap ada dah. Kalau dia tak semaya, tak suruh anak semaya, dua kali dosa dah. Dua kali dosa dia. Kalau dia berzina, dia tak suruh, tak larang orang lain berzina. Dia atau dia menarik, tak larang orang menarik. Pertama, dosa dia menarik. Kedua, dosa tak larang orang menarik. Gitulah dah. Jadi bertambah dosa dia. Berkata Imam Ghazali rahimahullah dah. Wajib atas orang-orang yang berzina dengan perempuan untuk memerintahnya menutup wajah darinya. Dan dalil atas wajibnya merintah dengan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar adalah Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Dapat tahap tu dah. Tapi itulah kata-kata yang nampak macam apa, tapi nak yang bunyinya. Benda tu kiranya kewajipan berlainan lah. Cerita panjang-panjang pun hot tu dah. Maksudnya kena buat. Dalil dari Al-Quran adalah wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang, umat tu nak bukan seorang dah, umat tu nak ada banyak sekelompok orang lah yang menyuruh kepada kebaikan dan memerintah terhadap yang ma'ruf. Ya ada dua kata, menyuruh kepada kebaikan, yad'una lil khair
Wa ya'muru bil ma'ruf, dan memerintah. Amar ni berat lagi daripada suruh dah. Dan menyeru dah. Memerintah dah. Perintah terhadap yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan serta melarang dari yang munkar. Surah Ali Imran ayat 104. Tu dalil dari Al-Quran dah. Dalil dari sunnah. Hadis riwayat Muslim ni. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Hadis sahih riwayat Muslim ni. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antaramu yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Ada tangan ni maksudnya kuasa lah. Dia boleh ubah dengan kuasa dia. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Nak tegur dengan tangan kuasa, nak timbuk balik tegur lidahnya. Jika tidak mampu juga, maka hendaklah dengan hatinya. Iaitu dialah selemah-lemah iman. Maka darjat itu ada 3 dah. Jadi maka darjat pengingkaran itu ada 3. Darjatnya terkuat adalah mengubah dengan tangannya. Berikutnya adalah mengubah dengan perkataan, dan yang paling lemah adalah mengingkari dengan hati, yang membenci kemungkaran itu dengan hatinya serta tidak meredainya. Itu paling kurang lah. Kalau tidak mampu lah. Adapun dalil dengan ijma', sepakat para ulama ni adalah bahawa kaum muslimin pada masa permulaan Islam dan sesudahnya saling berwasiat, saling bertegur menegurlah dengan yang demikian, dan membenci orang yang meninggalkannya sedangkan dia mampu untuk melakukannya. Bunyi firman Allah berbunyi, ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu sendiri, tidaklah membahayakan kamu orang-orang yang sesat jika kamu telah beroleh petunjuk. Surah Al-Ma'idah ayat 102. Jadi jaga dirimu sendirilah. Kalau dia mau jaga betul dirimu, tak usah urusin orang nak menyesatkan kamu, tak boleh lah. Maka ayat ini sepertinya tidak mewajibkan orang untuk berintahkan terhadap yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Sekali tengok tu macam jaga diri sendirilah, tak secara orang lain tu jangan jaga tepikan orang dah. Kerana makna zahirnya menunjukkan bahawa jika kita telah beroleh petunjuk, maka apapun perbuatan orang-orang sesat tidaklah membahayakan diri kita, dalam arti tidak berpengaruh apa-apa pun kepada kita. Sekali tengok gitulah. Dan yang sebenarnya Syekh ni tak, Syekh Al-Bajuri kata tak, yang sebenarnya bukanlah demikian, kerana makna dari idza tadaitum, jika kamu dapat hidayah tu, dapat petunjuk tu, adalah jika kamu laksanakan apa-apa yang telah dibebankan padamu, jika kamu telah buat perintah Allah. Yang di antaranya, salah satu di antaranya adalah memerintah terhadap yang ma'ruf, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang munkar, yang dibenci, yang tidak baik. Kerana melaksanakan demikian adalah masuk dalam bahagian hidayah petunjuk. Jadi kita kena pakai belakang Al-Quran ni, jangan pakai sahih Quran dia. Jadi idza tadaitum, jika kamu dapat petunjuk, salah satu petunjuknya kita suruh benda ma'ruf dan kita larang benda munkar. Maka bila kita buat benda tu, walaupun orang tidak meninggalkan maksiat tersebut lagi, kita tidak jadi sesat lah. Kita tidak akan jadi rosak agama kita. Kalau kita telah usaha, telah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT tu ialah suruh benda ma'ruf dan larang benda munkar. Gitu nak faham gitu lah cara faham ayat Quran. Dengan demikian maka ayat itu pun menunjukkan atas wajibnya merintahkan terhadap yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Bahkan ayat itu sendiri menunjukkan kewajipan, bukan menunjukkan tersecak ke dah. Cuma tak usah ada using. Dia kita laksanakan amal ma'ruf dan munkar, kita telah terlepas dari beban syariat dan juga itu terlepas dari beban bala lah kalau kita usaha dah. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang termasuk dosa besar di sisi Allah adalah bahawa dikatakan kepada seseorang dengan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Lantas dimenjab alika min nafsik, jagalah dirimu sendiri. Jadi termasuk dosa besar ni jika dia raya menjaga sendiri kita dah. Ittaqillah, suruh takut pada Allah dah. So tinggal maksiat dia kata menjaga sendiri, tak secara kaku lah, ikut aku maksiat dah, gitulah guru dah. Jadi hak ni dosa tak sama mana pun jadi besar dosa bila dia kecek gitu. Kali tak sedengar dia kata tak kata gapo teh ni kata balik dah. Lawai balik. Jadi dosa besar. Walaupun asal dosa kecil.
Pada dosa besar dah, bertambah dosa besar lah. Kerana ada kesombongan, kerana ada melawai dah. Bagi suruh benda baik. Dalam hadis ada disebutkan man qila lahu taqillah faqadiba waqafa yawm al-qiyamah falam yabqa malakun illa marra bihi wa qala lahu anta alladhi qila laka taqillah faqadibta. Tapi Syekh Mufti Ahli Jemaah ni kata dia kata lam najiduhu wallahu alam, tak jumpa cara kita kata hadis dah. Pentahqiq ni Syekh Mufti Ahli Jemaah ni ada. Kalau kira anti-wahabi juga tapi tak jumpa cara dalam kita hadis. Kita bacalah. Man qila lahu ittaqillah faghadiba wa qafa yawm al-qiyamah falam yabqa malakun illa marra bihi wa qala lahu anta alladhi qila laka ittaqillah faghadibta. Dia kata hadis tapi tak jumpa cara dia. Barang siapa yang dikatakan baginya dengan ittaqillah lalu dia marah, maka dia berdiri pada hari kiamat nanti dalam keadaan dilalui oleh setiap malaikat sambil berkata padanya, engkaulah orang yang dikatakan padamu dengan ittaqillah, bertakwa kepada Allah, lalu engkau marah. Maksudnya tidak hormat pada Allah lah. Oh gitu ayat je. Dia tak sedengar, tak apa lagi. Bukan tak apa maksudnya tahan lagi. Tapi masalah melawai dah dah. Orang kata menyetok marah pula dah. Sebut nama Allah macam nak marah ke Tuhan, takut gitulah dah. Jadi dosa besar kata lah. Artinya para malaikat itu mengolok-oloknya dengan ucapan tersebut wak ngani dah. Malaikat lalu wak ngani dah. Tapi kita kaji di sana tak jumpa hadis dah. Perlu diketahui bahawa kewajipan memerintah terhadap yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar mempunyai beberapa syarat. Jadi ada syarat-syarat tertentu lah. Bukan tu buat tanpa syarat dah. Yang ada keadaan-keadaannya. Pertama haruslah orang yang hendak melaksanakannya itu mengetahui perihal apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Nak suruh nak larang ni biar tahu dah. Maka orang yang jahil terhadap hukum tidaklah boleh baginya memerintah dan melarang. Jahil tu okey dah. Nak suruh pun tak erti dah. Suruh benda hak sunat jadi wajib. Benda hak agama tak suruh. Kalau dia tahlil ke apa jadi wajib dah. Pasal dia suruh benda dia tahu dah. Tak mengaji. Dengan demikian tidak ada bagi orang awam itu perintah dan larangan terhadap apa yang mereka sendiri jahil padanya. Jadi benda hak dia tahu dah. Tapi perkara yang diketahui agama dan perkara mudah suruh semaya, tinggal zina atau perkara orang tahu belaka. Jadi benda ni secara umumnya semua orang Islam ni tak payah, tak perlu alim sangat dah. Jahil pun boleh lari pasal benda tu diketahui umumnya. Tapi kalau benda tu lebih detail, perkara-perkara yang perlu pada ilmu, jadi kalau dia suruh atau lari tu mesti ada hujah dah. Dan mengaji dulu lah. Larang forex dah. Tukar wang asing ke apa dah. Kata riba ke apa, kena mengaji dulu. Nak lari apa tak boleh, nak suruh pun tak boleh dah. Sebabnya dia tak tahu sekarang kalau dia tak mengaji. Dia tahu, baru dia boleh kata, ni tak boleh sebab dia gini-gini dah. Tu perkara yang detail. Tapi kalau benda tu perkara umum, semua orang tahu, zina, maksiat, benda-benda aurat ke apa, boleh tegur direct lah. Benda tu tidak perlu pada ilmu yang berada, semua orang tahu dah. Yang kedua, haruslah dia merasa aman bahawa larangannya terhadap satu kemungkaran yang lebih besar. Jangan disuruh jadi masalah. Suruh benda ma'ruf tapi dah sekali jadi masalah yang lebih besar. Itu siapa kepada dia kena tangkap dah, kena bunuh agama ke dia dah. Seperti dia melarang orang untuk minum khamar, lantas larangannya itu menyebabkan orang tersebut marah dan malah melakukan pembunuhan atau yang seumpamanya. Tegur orang minum arak. Tegur dia nak tikai kita, okey dia dah tak ada faedah gitu dah. Atau mengamuk kau. Jadi benda tu kalau siapa boleh menimbulkan masalah lebih besar, biar mengarut dan biar mampus situ lah, jauh lagi. Dan begitu juga Ibnu Taimiyah dulu. Orang masa Tartar dia tahu yang Baghdad lepas tu siapa ke Syam dah. Siapa ke Syria dah. Jadi Syekh Tartar ni mengarut dah. Jadi ada sahabat dia nak lari lah dah. Di tempat terbuka nak kita, tapi Ibn Taimiyah kata tak sah. Kalau kita tegur dia dah, jadi masalah lebih besar lagi dah. Biar yang mabuk tu, sekurang-kurangnya masih mabuk kita kacau Islam dah. Lepas tu Ibn Taimiyah bangkit lah bersama-sama dengan Islam daripada Mesir.
bangkit lawan Tartar, lepas tu kalah lah kerajaan Tartar, lepas tu jatuh sampai ke India dah. Sampai ke India masih Islam pula dah, keturunan Genghis Khan dah. Tak apalah, jadi gitu nak ceritanya tentang tengok maksiat besar. Begitu tengok demonstrasi kau gapo kau. Jangan timbul masalah besar dah. Sebar kau beli kau dah. Ataupun atau isu lah. Kadang kita jangan laju ekstrim lah. Nah, tengok kadang lah timbang tarut. Bukan mutlak haram, bukan mutlak arus. Yang timbang tarut. Nah. Dan ketiadaan dua syarat di atas menyebabkan timbulnya keharaman. Kalau tak ada dua syarat tu, jadi haram pula. Tak tahu halal haram tiba-tiba berlari kau tak boleh lah. Ataupun dia boleh menyebabkan perkara yang lebih besar bahaya dia. Dia tegur tu. Jadi haram pula dia tegur dah. Nah. Yang ketiga, ada tanggapan yang besar bahawa perintahnya terhadap yang ma'ruf itu akan berhasil. Dan bahawa larangannya dari yang munkar boleh melenyapkan kemungkaran itu dah. Tadi, disuruh benda ma'ruf tu, ada kemungkinan yang berhasil. Ataupun tak berhasil sekarang, berhasil akan datang. Ada kesan sikit dah. Dan yang larang benda munkar tu pun ada kesan juga. Berhenti kemungkaran itu. Ataupun masa akan datang akan berhenti dah. Ada tanggapan gitulah. Kalau rajak dah memang yakin. Tapi 4 tahun mana yakin tak? Tapi menyakit tak dengar tak? Royak yang mengajak memang tak dengar. Ataupun boleh membahayakan kita. Tak ada faedah lah tak? Amaran ma'ruf nahi munkar tu nak. Ketiadaan syarat ini menggugurkan kewajipan dan menimbulkan hukum jawaz. Boleh saja dah. Dan jika ada kepastian dengan tidak ada faedahnya. Tapi dengan pasti tak ada faedah. Royak pergi mengajak pun memang tak irah dah. Maka masa ni dia jadi harus saja, tidak jadi wajib dah. Dan menimbulkan hukum sunat jika syak padanya, yakni sama kemungkinan antara adanya faedah atau tidak. Dengar kau, tak dengar langsung kau, dengar untuk masalah akan datang kau, antara dua jadi sunat. Inilah pendapat Qarafi dan yang selainnya. Dan berkata As-Sa'di dan Al-Hamidi bahawa jika seorang zon, yakni lebih sedikit persakaannya. Zon ni lebih kurang 70% lah, setengah ulama bahas dah. Dia dekat 70% lah. Dia lebih sedikit persakaannya terhadap tidak adanya faedah terhadap apa yang dia perintah atau larang, atau dia syak padanya, maka tetaplah hukumnya wajib lagi. Siapa tak tu ni? Sa'di Al-Midi 70% tak dengar dia ni magajah pun, tapi wajib lagi. Berbeza hanya jika ada kepastian perihal tidak adanya faedah 100%. Royak pun memang tak dengar dah. Barulah boleh pergi jadi tadi dah sunat kau gapo dah. Dan sebagian besar ulama seperti Syafi'iyah berkata bahawa tidak disyaratkan yang nombor 3 itu. Kerana tanggungjawab setiap Muslim hanyalah menyampaikan saja, yakni merintah dan melarang saja. Bukan perihal mereka terima atau tidaknya. Tu dah. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'i. Tak usah duk caralah keyakinan. Dia dengar kata atau tak dengar kata pun kewajipan kita menyampaikan saja. Dia tak dengar kan ikut dia lah. Pasal kita mungkin boleh hati dia nak dengar ketuk dah. Gitulah pendapat banyak ulama mazhab Syafi'i ni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma'ala rasul illa al-balagh, tidaklah ada rasul itu kecuali sekadar menyampaikannya saja. Surah Al-Maidah ayat 99. Nabi pun sekadar menyampaikan. Nabi sendiri pun tak tahu itu boleh hidayah dan petunjuk. Jadi Nabi menyampaikan saja. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan seperti firman Allah Ta'ala dah tadi. Dan berilah peringatan kerana peringatan itu akan memberi manfaat pada orang mukmin beriman. Surah Az-Zariyat ayat 5. Tadi kita kena beri peringatan pada orang mukmin. Orang mukmin ni kadang tak dengar mula pun, lepas ni kalau ada iman, ada hati sedikit kecil sebesar biji zarah kata dah. Sebesar debu tepung tu apa. Satu masa nanti dia akan terima kebenaran tu lah. Dia tak pakai dah ni. Berapa tahun akan datang pakai dah. Tapi tetap berguna. Peringatan pada orang beriman. Tambah-tambah lah kalau orang iman tu lagi kuat dah. Kerana itulah maka berkata Imam Nawawi bahawa para ulama berpendapat tidaklah gugur dari mukallaf orang yang dibebankan syariatnya orang Islam, dan cukup syarat dia lah. Balik berakal ke apa. Kewajipan memerintah terhadap yang baik dan melarang dari yang munkar. Tidak gugur dah. Tersebab tidak adanya faedah menurut persangkaannya yang lebih kuat sekalipun. Melainkan kewajipan itu tak ada dah. Jadi persangkaan yang kuat dia pun, zon dia pun lebih 70% pun dah. Rasa tak dengar kata pun tidak lepas dari kewajipan dia. Kena tegur juga. Pasal itulah kewajipan asal. Untuk menafik kewajipan asal ni dengan perkara-perkara yang tidak jelas tadi, tak boleh Imam Nawawi kata tak. Jadi kena pakai hak asal lagi dah.
Jadi kewajipan tu walaupun kita rasa dekat lebih 70% dengan kata ni royak Imam Gajah pun tak jadi bagai, pun tetap wajib ni. Tak boleh mudah-mudah kita kata tertanggal kewajipan tu kerana kewajipan tu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah terang dan jelas. Untuk menafikan kewajipan tu tak terang, tak ada dalil dah. Dengar tak dengar tak ada dalil. So tak dengar kau baru kalau jenis yakin tak dengar tak wajib, tak ada dalil. Berkata musannif pengarah tu dengan wajtanib namimah, artinya larilah dan mencarilah dari perbuatan namimah, perbuatan mengumpat. Jadi perintah terhadap yang demikian adalah hukumnya wajib aini, fardu ain. Tadi amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Wajib kifayah segolongan tertentu lah. Hak ni pula fardu ain dah. Jadi wajib ain ni bagi orang yang meninggalkan namimah, pelaga orang lah. Pengertian namimah adalah mengutip atau menukil pembicaraan orang lain, kutip ini sebahagiannya kepada sebahagian lain dengan tujuan untuk membuat kacau, pecah belah di antara mereka, seperti ucapan si fulan berkata begini. Ia juga pelaga orang. Benda tu kalau betul pun dia akan jadi panas lah. Kalau nampak nak panas lain atau sudah sebut lah, walaupun benda tu betul dia balah antara selebriti ustaz ke selebriti ke tak. Jadi kita pun dia panas lah, tanya dalam majlis dia ke apa nak suruh balah apa ustaz ni apa selebriti dia akan jadi tak boleh lah pelaga orang, ataupun siapa-siapa pun dah anak beranak kita dah anak beranak kita tak tahu nak tu ke apa ada benda tu tak ada ke satu, tapi disebabkan cerita benda yang tak perlu pun cerita benda yang boleh menyakitkan hati kau, jadi panas. Jadi panas dia jadi mudah balas lah tak. Ni namimah ni pelaga orang sampai balas dah. Walaupun benda tu betul, dia tak ada cerita benda gitu dah. Benda tu susuk perkara yang boleh menimbulkan perpecahan, pergaduhan. Akan tapi Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, tidaklah tertentu namimah itu, pelaga orang itu dengan yang demikian sahaja, melainkan batasannya adalah membuka sesuatu yang tidak disukai membukanya. Baik pembukaan itu dengan perkataan, tulisan, kod atau syarat atau yang seumpamanya, sama ada berupa perbuatan atau keadaan, baik dia termasuk aib atau tidak. Benda tu lebih kurang ngopak takrifan di sini ya. Benda tak suka dah. Kita kira benda yang boleh menimbulkan tak sedap hati lah. Ngelora masyarakat dah. Gelora anak beranak dah. Jadi panah anak beranak. Jadi benda-benda yang kira boleh memanah, walaupun betul setang mana pun, cuba susuk dah. Pasal balas ni lebih berat kesan ya. Tak boleh berbanding dengan kita buat cara benda-benda yang salah silap sikit-sikit dah. Jadi salah silap sikit-sikit tu tak usah nak korek, tak usah nak buka gitulah. Kalau tidak gak setiap kali ni jadi balas semua kalau kita nak panah lain ya. Benda provokasi kita kata, benda hak tak sungguh pun jadi sungguh dah. Dah tolak tulis sejauh gapo sebenarnya dah. Benda tak ada gapo pun, aisut dah gapo jadi benda tu jadi panah sebabnya permainan politik lah nak kan. Tapi nak bunyinya benda tu jadi kalau anak beranak kita pun, kita kalau benda yang isu kalau kita buat panah jadi panah. Benda yang panas menjadi sejuk. Kalau kita tidak membesar-besarkannya, tutup seboleh mungkin. Berkata Imam Nawawi, maka hakikat namimah ni, pelaga orang ni, itu adalah membuka rahsia dan aib keburukan dari apa-apa yang tidak disukai membukanya. Jadi sangka buruk. Dari apa macam ngopak juga lah, lebih kurang dah. Ngopak lepas tu jadi panas lagi dah. Di lain kesempatan beliau berkata, Imam Nawawi kata, dan setiap orang yang dibawa kepadanya namimah perkara yang buruk tu siapa jadi panah, jadi tak sedap hati dah. Maka haruslah baginya 6 perkara. Kalau ada orang yang bawa namimah ni benda-benda yang boleh menimbulkan perbalahan pergaduhan ni. Jadi pertama, bahawa dia tidak membenarkannya kepada pelaku namimah. Namam adalah fasik. Dia orang yang fasik tertolak beritanya. Kalau ada orang cerita nak suruh jadi panah lain ni dah. Jadi keluarga kau gapo jadi tak sedap hati, jadi panah nak beranak ke masyarakat dah. Kita kena kata orang sebab berita yang boleh menimbulkan pergaduhan ni, kita kata orang itu cerita tu fasik, tak boleh percaya. Gitulah. Yang kedua, bahawa dia melarangnya dari yang demikian dan menasihatinya. Dia orang duk cerita benda buruk tu sampai boleh menimbulkan panah ni. Perkauman ke gapo dah. Ada. Benda-benda yang boleh membawa pada pecah belah masyarakat nak beranak gapo ni. Kita nasihat jangan duk gitu, jangan duk cerita benda ni. Kita kena sangka baik dah. Nasihatlah kanak-kanak supaya tidak menyebarkan berita-berita begitu, takut jadi panah. Walaupun betul setang mana pun, kesan lebih berat, lebih besar bahayanya kepada masyarakat, pada anak beranak.
Yang ketiganya bahawa dia membencinya. Bahawa dia membencinya kerana di sisi Allah pun dia dibenci. Sedangkan membenci orang yang telah dibenci oleh Allah adalah wajib. Jadi kita kena benci orang untuk sebar namimah ni dah pelaga kan ni. Jadi wajib benci lah. Bukan main-main. Yang keempatnya bahawa dia tidak menyangka yang buruk jelek-jelek dengan apa yang dikutip oleh pelaku namimah tu. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism. Jauhilah kebanyakan dari prasangka kerana sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dia banyak sangka buruk ni dosa, kadang-kadang dia tidaklah jahat mana dah. Kerana nafsu sikit dah. Nak berkuasa gapo jahat sikit tapi tidak jahat. Seperti digambarkan oleh provokasi ni. Begitu setengah-tengah sangka buruk dengan Taliban dah. Pengganan. Khawarij semua dah. Tengah-tengah aku salafi dah tapi tuduh pengganan dah. Kita tak tahu apa yang berlaku, tunggu dulu dah tawakkul dah. Kadang-kadang kita ni sangka buruk banyak menyebabkan kita salah sangka. Kadang-kadang benda ni berlaku di kalangan orang agama pun, untuk guru, untuk ustaz pun banyak berlaku dia, salah faham berlaku dah. Sebenarnya tidaklah siapa tahap tu dah. Jadi kita ni orang jo sebar berita yang boleh menjadi balas ni, kita kena tawakkul dulu dia dulu dah. Tenang molek dah. Dan kita kena sangka baik dah, jangan buruk-buruk. Yang kelima, bahawa apa yang diceritakan kepadanya tidak membawanya untuk tajassus, untuk selidik dan mencari-cari kepastian demikian. Kerana firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, dan janganlah kamu menyelidiki atau mengintik-intik orang. Nak suruh jadi intik kan? Siasat lah. Siasat tu nak suruh jadi panah lagi lah. Sedar dah orang cerita benda terburuk dah kita dah. Kita apa? Korek lagi, tanya orang lain lah. Yolah kau dia ni kecek gini lah. Lepas tu tak nak kata lepas ni lah. Jadi benda tu akan jadi semakin kuat lah pergaduhan, pecah belah masyarakat lah. Yang keenamnya bahawa dia tidak menceritakan namimah tu, perkara-perkara yang boleh jadi balas gaduh tu kepada orang lain dengan berkata, si fulan pernah memberitahuku begini-begini. Itu sebar pula dah. Bukan sekadar dia dengar daripada orang tadi, dia sebar ke orang lain pula dah. Kerana dengan demikian itu, maka dia pun jadi pelaku namimah pula dah. Tak dia orang lain jadi namimah dah. Tu bawa cerita pelaga orang ni. Dia pula jadi namimah ni. Pelaku namimah yang baru. Sedangkan namimah ni pelaga orang ni atau sudah diharamkan dengan ijma' ulama dan semua mazhab telah sepakat perihal keadaannya sebagai dosa kerana hadis sahihain. Dari hadis sahihain tu sebut mana di sana. Itu gitu dah. Dia gitu dah. Ada hadis sahih Bukhari Muslim betul lah dah. La yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata namam. Fi riwayat Muslim qattat. Qattat. Jadi tidak masuk syurga namam, tidak masuk syurga orang berbuat namimah. Dalam riwayat Muslim la yadkhulul jannata qattat. Masuk sama kali tak? Maksudnya namimah juga pelaga orang dah. Buat berita yang boleh menyebabkan orang jadi balas. Maksud tidak masuk syurga di sini adalah tidak memasukinya bersama orang yang dahulu, kecuali jika dia diampuni. Gitulah nak. Kalau orang maaf ke dia, masuk syurga lah. Tapi kata maaf nak, tidak masuk syurga, masuk neraka dulu lah. Namimah ni yang diharamkan itu adalah selama tidak ada hajat kepadanya, tidak ada keperluan dah. Sedangkan kalau ada hajat keperluan, maka bolehlah kerana pada ketika itu bukanlah dia namimah, melainkan nasihat. Sebagaimana jika seorang memberitahu orang lain dengan bahawa si fulan ingin merampas hartanya atau menyakiti keluarganya. Jadi untuk berhati-hati dah. Janganlah siapa tak cerita buruk pasal orang dah. Tak sepelaga orang kononnya, tapi siapa kau bahaya pula dah. Orang tu mencuri pula dah. Orang ni sak dadah, kita tak cerita-cerita, orang lain, orang yang tak tahu tu dia tak beringat dah. Keluarga kita hak tak tahu tak beringat dah. Jadi apabila tak beringat kat, bahaya pada keluarga tu, pencuri ke perampok, kita nak beringat tu merapok orang dah. Jangan boleh masuk rumah dah. Tak ada tengok barang dah. Nanti curi kat atas dah. Curi kat atas dah. Pencuri yang paling canggih dah kat atas. Jadi dia kena royak. Kerana benda tu boleh menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada sekadar apa. Kalau benda tu diyakini lah orang isap ada ke apa dah. Jadi bahaya kalau kita tak tahu.
dia akan carilah masuk rumah tengok bagilah nak curi dah. Atau seumpama demikian agar dia berhati-hati, maka bukanlah yang demikian itu haram. Kerana ada padanya penolakan terhadap hal-hal yang boleh merosakkannya. Jadi ada unsur yang kita kena berhati-hati dah. Jadi gitulah dah. Dan kadang-kadang berita seperti itu wajib hukumnya sebagaimana jika seorang merasa yakin akan terjadinya yang demikian. Kalau dia tidak mengkhabarkannya. Dan kadang-kadang hukumnya sunat. Sebagaimana jika dia syak pada yang demikian. Kalau dia kata ada kemungkinan ini bahaya. Syak pun tapi disebabkan boleh membawa kesan bahaya, mencuri, merokok, apa supaya berhati-hati tu boleh ada. Setakat tu sajalah kita perbincangan kita. Lepas ni kita bab ribah lah. Ini panjang agaknya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.